Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita teruskan dengan pelarasan bearing muktamad dan juga jarak muktamad dan juga bagaimana kita mendapatkan nilai correction bagi setiap garisan terabas. Okey, tadi kita telah selesaikan purata untuk bearing dan juga purata untuk jarak. Jadi saya akan tunjukkan seterusnya bagaimana untuk mendapatkan nilai bearing muktamad. Okey. Seperti sedia maklum dalam setiap kerja-kerja pengukuran mesti ada selisih. Dia tidak boleh kita tidak boleh elakkan daripada selisih. Sebab dalam pengukuran, sifat pengukuran kita adalah telah kita ada 3 kategori, iaitu selisih yang selisih sistematik, selisih random dan juga selisih kasar. Itu biasa berlaku dalam kerja-kerja terabas. Okey, secara rasionalnya ini adalah garisan terabas yang telah kita sketch. Okey. Kita telah tandakan di atas tanah sana, di atas padang, titik S1, S2, sesi 3, sesi 4, sesi 5. Jadi secara geometrinya ini adalah diagram yang kita akan dapat. Yang sepatutnya lah secara teorinya. Okey, tetapi harus kita ingat dalam kerja pengukuran akan berlaku selisih. Okey, ini adalah contoh bagaimana perambatan ataupun selisih mengikut kaedah Bowdish dan juga pembetulan mengikut kaedah Bowdish. Okey, kalau kita lihat garisan yang putus-putus di sini rajah ni adalah garisan yang sepatutnya mengikut piket yang kita tanda di atas permukaan tanah. Okay, S2, 3 prime, 4 prime, 5 prime, 6 prime, S1 prime dan kemudian kita close back to the S2. Ini secara teorinya. Tetapi secara praktikalnya bila kita melakukan kerja pengukuran, terdapat selisih-selisih dalam komponen bearing dan jarak yang disebabkan oleh kerja-kerja pemusatan, pengarasan dan sebagainya lah, disebabkan oleh alat pun termasuk juga. Jadi ini adalah realiti yang kita akan dapati, iaitu garisan yang kita ukur sebenarnya adalah S2, sesen 3, sesen 4, sesen 5, sesen 6, S1 dan S2 prime. Dia akan berlaku anjakan. Okey, yang kita akan namakan sebagai bearing disclosure. Nanti kita akan lihat. Okey. Jadi di sini akan berlaku anjakan yang kita namakan sebagai bearing disclosure. Dia boleh bersifat positif ataupun negatif. Maksudnya positif dia luar dan positif dia mengecil. Maknanya geometri ini akan mengecil daripada saiz yang bentuk yang sebenar lah. Okey, kita kembali kepada kaedah pelarasan untuk mendapatkan bearing muktamad. Okey. Setelah kita dapatkan bearing purata tadi, kita kena cari bearing mesh closure. Bearing mesh closure ataupun selisih tutup bearing. Bagaimana kita nak dapatkan bearing mesh closure? Okey. Kita di bahagian bawah ni kita biasanya kita akan letakkan notation lah. Kita akan letak garisan S1 ke S2 yang dibaca. Dibaca maksudnya adalah nilai terakhir yang kita peroleh, iaitu nilai purata. 303 16 10. Ingat nilai terakhir iaitu nilai purata. Okey. Kemudian sepatutnya
sepatutnya dibaca bagi garisan S1 S2 adalah yang ni. Nilai datum permulaan sekali yang kita setting pada alat dan juga nilai datum yang telah diberikan. Okey. Kita convert kepada 30 16 30. Okey. S1 ke S2 303 16 10. Tapi kalau S2 ke S1 adalah 1 2 3 16 30. Okey, ini nilai back bearing. Okey. Seterusnya kita akan dapatkan ataupun kita akan kira nilai selisih ataupun kita namakan tikaian lah. Tikaian kerja ataupun selisih. Okey, dalam kes ni selisih kita berapa? Iaitu nilai yang dibaca kita tolak dengan nilai yang sepatutnya. So kita akan dapat 0 minit 20 saat untuk 1 2 3 4 5 dalam 5 stesen lah. Okey, ini normal kaedah standard yang digunakan dalam pengukuran lah. Dalam 5 stesen iaitu kita bermula daripada S2, kemudian stesen 3, kemudian stesen 4, stesen 5 dan S1. Okey. Setelah kita tahu nilai selisih, barulah kita boleh dapat menghitung nilai pembetulan. Ataupun kita namakan correction lah. Iaitu C. C kita refer kepada circuit ataupun kita punya network tadi. Circuit tadi maknanya circuit yang tertutup tadi. Okey, dia punya sini selisih tadi untuk collection. Selisih tadi kita bahagikan dengan 5 stesen. So kita akan dapat nilai pembetulan sebanyak 04 saat bagi setiap stesen. Okey. Okey, berapa nilai tadi? 0.04. Okey, adakah nilai ini positif atau negatif? Okey, dalam kes ni kita punya pembetulan adalah positif kerana selisih kita adalah negatif dan automatically kita punya pembetulan adalah positif. Sekiranya kita punya selisih yang diperoleh adalah positif, maka pembetulan kita adalah negatif. Okey, boleh? Okey, nilai pembetulan ni kita menggunakan kaedah Bodish. Untuk kerja-kerja serabas biasa kita menggunakan kaedah Bodish, di mana kaedah Bodish ni dia mengambil kira komponen bearing dan jarak. Okey, ini kita namakan sebagai bearing mesh closure. Jangan lupa yang bawah ni. Okey, kita dah dapat nilai correction, selisih, kemudian kita ada nilai correction, kemudian barulah kita apply tadi correction tadi kepada setiap garisan. Boleh? Okey. Okey, kita akan gunakan kaedah Bodish. Ya, saya namakan sini sebagai C1 untuk garisan pertama, C2, C3, C4, C5. Actually nilai correction adalah sama iaitu C, tapi 1 2 3 4 5 ni untuk menunjukkan garisan garisan. Okey, berapa nilai tadi untuk garisan pertama? C kita adalah 4. 4. Okey, dalam kaedah Bodish ni tadi kita menganggapkan bahawa selisih tadi adalah bersifat kumulatif. Dia akan bersifat kumulatif iaitu dia secara akan bertambah. Setiap stesen tadi dia akan bertambah nilai tadi.
Kalau sini C1, di sini sebenarnya C1 campur C2. Sini kosong. C3 sama dengan C1 campur C2 campur C3. Kita akan dapat secara kumulatif. Dan sini adalah total error yang kita kira tadi, iaitu 20 saat. Okey, dia bersifat kumulatif. Okey, kita apply. Kemudian bila kumulatif, untuk garisan kedua, correlation kita adalah 0,8 saat. Dan seterusnya, untuk garisan ketiga, 12 saat. Untuk garisan keempat, 16 saat. Dan untuk garisan yang kelima, 20 saat. Okey. Apply correction. Dan kemudian kita akan dapatkan berapa nilai sebenar selepas pembetulan bagi setiap bearing tadi. Okey. Kita tulis di bahagian bawah 343 24 44. Okey. Untuk garisan kedua 76 26 08. Okey, untuk garisan ketiga 136 25 32. Garisan keempat 215 48 16. Dan garisan kelima 303 16 30. Okey. Kita akan didapat nilai garisan terakhir, iaitu S1 S2 ni sama dengan nilai bearing permulaan tadi. Maknanya kita dah betulkan circuit ni tadi ke kedudukan yang asal. Maknanya di sini kita dah move in, yang ni kita move in, yang ni pun kita move in, yang ni kita move in, yang ni kita move in. Okey. So yang ni kita move in ke sini. So dia dah bertindih mengikut geometri yang sepatutnya. Okey. Kita akan teruskan lagi untuk mendapatkan nilai bearing muktamad. Okey, bagi pengukuran kelas kedua, terabas kelas kedua, semua nilai bearing hendaklah dibundalkan kepada 30 saat yang terhampir. Okey, 30 saat yang terhampir. Okey, kita lihat. S2 ke S1, nilai bearing muktamad 1 2 3 16 30. Okey, di sini 44. 44 kalau kita lihat pada kedudukan 15, 30, 45, 60. Kita akan bundalkan kepada 0 dan juga 30. Ini ke sini, 15 ke sini, dan 45 nanti kita akan convert ke sana. Kurang daripada 45 kita pergi ke 30. Okey, bila 44 dia kurang daripada 45, kita jadikan dia 30 saat lah. So bearing pertama 343 24 30 76 2608 kurang daripada 30. So kita dapat 76 26 00. Untuk garisan ketiga 4 ke 5 ni, garisan 4 ke 5 136 25 30. Untuk garisan 5 ke S1 215 48. Okey, kerana 16 ni lebih daripada 15, kita akan jadikan dia 30 lah. 30. Dan last S1 ke S2
30, 3, 16, 30. Okey. Okey, kita selesai dapatkan nilai definite bearing dan juga definite distance bagi setiap garisan terabas yang telah kita jalankan. Okey, terima kasih.